ramai yang tertanya-tanya tentang apakah tulisan atau abjad orang-orang Melayu pada zaman dahulu. Hakikatnya apabila diceritakan tentang apa itu erti penulisan, apa itu erti simbol, ia melibatkan pemikiran ummah atau pemikiran penduduk yang ada pada waktu itu. Tapi malang sekali catatan ataupun kesan-kesan terhadap data-data itu sudah tiada, ataupun ianya diambil orang, ataupun dihilangkan, ataupun termusnah. Ya, namun begitu kita masih berhak lagi untuk mengkaji dan masih mampu untuk meneliti rada-rada peradaban yang berlaku di sekitar Nusantara sebelum kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Namun catatan yang ada di tanah air kita ini sendiri pun masih kurang tentang apakah yang terjadi sebelum pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Justru itu kita berhak untuk mengkaji maklumat tentang dunia Nusantara kita ini di luar bumi Nusantara. Maksudnya ialah kita perlu mengkaji data-data tersebut di dunia lain, di negara lain. Justru buku-buku yang ditulis oleh Barat tentang peradaban, tentang world history of the trading, itu penting untuk kita meneliti balik. Siapakah yang mula-mula melakukan kontak ataupun perdagangan dengan dunia Nusantara ini? Adakah orang India ataupun orang Cina, ataupun terdapat bangsa lain yang telah berhubung dengan pihak Nusantara sebelum kedatangan orang India di sini? Dan kita maklum bahawasanya kedatangan pelombong-pelombong emas ke Nusantara ini dari India adalah hanya bermula sekitar 3 BC ataupun 2 BC sahaja. Ya, ini bermaksud sudah ada kontak dengan dunia lain sebelum 3 BC ataupun 2 BC itu. Sebelum itu kita maklum bahawasanya India itu dikenali sebagai lembah Indus ataupun tanah Indus. Hasil daripada banjir besar, maka terbentuklah sebuah dataran ataupun delta di India itu. Ya, banjir ini berlaku sekitar 3,000 tahun. Ya, selepas banjir besar Nabi Nuh. Ianya bukan banjir besar Nabi Nuh, tetapi suatu banjir besar yang telah menemukan antara sungai Ganges dan sungai Jamna. Maka terlahirlah lembah Indus itu. Daripada lembah Indus itu lahirlah kerajaan-kerajaan yang memerintah di kawasan lembah Indus itu. Antaranya ialah peradaban yang paling awal ialah peradaban Harappa, yang mana di dalam terdapat kerajaan Mohenjo-daro. Dan kita maklum bahawa kerajaan Mohenjo-daro telah berhubung rapat dengan orang-orang Sumeria di sekitar kawasan Iraq. Namun apa yang menarik di sini ialah perlombongan emas yang dilakukan oleh orang-orang India itu pada hakikatnya bukannya di Nusantara pada awalnya. Mereka telah berhubung dengan pihak di bahagian Siberia untuk mencari emas di Siberia. Dan juga dengan pihak Greek dan Roman untuk mendapatkan emas. Kenapa kerajaan India ataupun pemerintah India memandang emas itu sesuatu yang tinggi? Mengikut mitos kepercayaan mereka bahawasanya emas itu merupakan satu sumber untuk menentukan kekuasaan dan kekayaan serta mengekalkan pemerintahan mereka. Justru pencarian emas yang banyak perlu kepada kerajaan-kerajaan ini untuk mengekalkan pemerintahan mereka. Justru apabila mereka tidak mampu lagi untuk meneruskan pencarian emas di bahagian Siberia disebabkan tentangan di sekitar kawasan Iraq itu terdapat orang-orang Sumeria, maka mereka terpaksa mencari tempat lain. Maka Nusantara lah yang menjadi tumpuan mereka. Ini berlaku lebih kurang 3 BC ataupun 2 BC. 3 sebelum Masihi, 2 tahun ke sebelum Masihi. Jadi kita maklum di sini bahawasanya kerajaan Sriwijaya hanya bermula 600 AD. Kalau dilihat dari sudut timeline, ianya tak logik tau. 600 AD, kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Jambi dan Palembang, dan dipercayai mereka itu adalah kerajaan Melayu. Kenapa kita mengatakan ini kerajaan Melayu? Kerana di situlah bermulanya dasar perhubungan antara orang Melayu
dengan kawasan Nusantara ini, hasil daripada penghijrahan daripada kawasan Campak itu tadi. Ya, apa yang menarik di sini ialah ada yang bertanyakan kenapa tidak ada tanda-tanda yang berbentuk batu bersurat ataupun berbentuk statue ataupun temple, bangunan-bangunan yang dibuat daripada batu. Di sini kita maklum bahawasanya kerajaan Sriwijaya yang bertarikh pada 600 AD itu merupakan sebuah kerajaan yang mana bangunan maharajanya sahaja yang dibina oleh daripada batu bata. Ini disebut oleh catatan Cina. Ya, apabila pedagang-pedagang Cina mahu datang ke India, pada waktu itu India merupakan pusat penyebaran agama Buddha. Ya, kita maklum bahawasanya agama Buddha terhasil pusatnya adalah di India. Apabila selepas kelahiran Gautama Buddha sekitar 500 BC. Sekitar 500 BC, orang Gautama Buddha ni adalah orang India di sekitar Sungai Ganges. Dia merupakan anak raja. Ya. Hasil daripada itu maka terbentuklah tulisan Sanskrit. Tulisan Sanskrit bermaksud tulisan Sanskrit ini hanyalah muncul pada 500 BC, sesudah munculnya Gautama Buddha, di mana pendeta-pendeta agama Buddha menggunakan bahasa Pali dan Prakrit. Pali itu adalah untuk pendeta yang lelaki, manakala Prakrit itu adalah untuk pendeta yang perempuan. Mereka menggunakan penulisan ini untuk menyebarkan kefahaman Buddha itu di kawasan di India pada ketika itu. Maka ini menjadi satu perhatian oleh Maharaja Cina pada ketika itu. Maka Maharaja Cina telah menghantar beberapa rombongan ke India untuk membolehkan pendeta-pendeta daripada Cina itu belajar juga, ya, macam mana untuk mendalami ilmu agama Buddha. Justru Nusantara ataupun Sumatera pada ketika itu menjadi tempat perhentian untuk mereka masuk ke India. Sebelum masuk ke India, mereka perlu ada satu tempat perhentian, kerana dari China nak sampai ke Sumatera itu mereka telah melalui perjalanan yang jauh. Jadi justru itu Sumatera menjadi satu tempat strategik untuk mereka mendirikan atau menyebarkan ajaran agama Buddha itu. Jadi Sumatera menjadi asas sebelum mereka masuk ke India. Maka kita dapati bahawasanya banyak candi-candi Buddha ataupun temple yang dibina di kawasan Sumatera. Ini belum lagi kita cerita pasal Jawa. Ya, kerana di Jawa itu sendiri bendanya dibina ataupun candi-candi itu dibina sesudah kejatuhan kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya. Dan apa yang kita nak cerita sini ialah benda yang berlaku semasa BC itu. Semasa BC itu candi-candi ini belum dibina lagi. Dibina candi-candi itu apabila berlaku kejatuhan kerajaan Sriwijaya pada tahun 1100 AD. 1100 AD lebih kurang kurun yang ke-12. Ya. Jadi apa yang menarik lagi di sini, mengikut catatan itu, dia mengatakan, catatan Cina itu tadi, dia mengatakan bahawasanya ketika kami sampai di Palembang dan kami telah melihat istana Maharaja sahaja yang dibina daripada batu bata, manakala rumah-rumah pembesar, rumah-rumah rakyat hanya dibina daripada kayu. Candi Muara Takus itu pada hemat saya dibina sesudah kejatuhan kerajaan Sriwijaya dan bukan sebelum itu. Walaupun dalam catatan kita melihat catatan orientalis bahawasanya dibina ketika zaman kerajaan Sriwijaya, tetapi bukti daripada catatan daripada Cina menyatakan bahawasanya apabila mereka sampai ke Palembang pada waktu itu, istana Maharaja sahaja yang dibina daripada batu bata. Ini bukti jelas menunjukkan ada pertembungan maklumat yang dikemukakan oleh orientalis
dan dikemukakan catatan orientalis dan catatan Cina. Catatan Cina mengatakan bahawasanya Istana Maharaja sahaja yang dibina daripada batu bata. Mana mungkin terdapat candi yang terbina daripada batu bata yang terlalu tinggi dan kuat pada zaman Sriwijaya. Terdapat perbezaan pendapat. Jadi saya mengambil pendekatan bahawasanya catatan Cina bagi saya lebih tepat. Kerana kita maklum bahawa kerajaan Sriwijaya itu ialah kerajaan Melayu yang berpusat di Palembang dan Jambi. Apabila kejatuhan kerajaan Sriwijaya, maka terdapat beberapa kali serangan bertubi-tubi daripada kerajaan Jawa, daripada kerajaan Sailendra, daripada Belanda dan daripada Jawa kali keempatnya. Jadi hasil daripada serangan-serangan ini menyebabkan kerajaan Sriwijaya jatuh. Apa yang berlaku di sini ialah merupakan satu pendedahan maklumat terhadap kebudayaan Melayu itu sendiri sudah di data-datanya sudah dipadamkan, ya. Dan hasil daripada itu maka berlakulah satu pemerintahan yang bersifat Islam yang berpusat di Perlak, yang dikenali sebagai Samudra Pasai itu. Maka ketika kerajaan Samudra Pasai ini pada waktu itu ramai pedagang-pedagang Islam telah datang ke Samudra Pasai itu untuk menyebarkan agama Islam, termasuklah juga tabi'in. Dan dipercayai pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas juga pernah datang ke situ. Diizinkan oleh Allah Ta'ala Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal di China, bukan meninggal di Sumatera. Jadi buktinya bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas telah sampai ke China. Sudah tentu melalui jalan air dan bukannya jalan darat. Ya, hasil daripada kontak ataupun perhubungan peringkat awal kerajaan Sriwijaya dengan dunia Islam, sebab 600 AD itu adalah kurun yang ke-7, awal kurun yang ke-7, dan pada waktu itu Islam sedang naik, ya.